Baik, buat beberapa orang ataupun kebanyakan orang sebenarnya di Malaysia, kita PKP ini memberikan pelbagai cabaran unik kepada semua. Tetapi jika anda berada di kawasan yang berada di belakang ataupun di bawah kawalan perintah kawalan pergerakan diperketatkan atau PKPD, perasaan ini mungkin lagi dilipat gandakan beberapa kali kerana mereka langsung tidak boleh keluar rumah sekalipun. Apa agaknya rasa berada di belakang garisan penghalang polis di kawasan PKPD? Dan bersama kami menerusi Skype secara langsung sekarang adalah salah seorang individu yang berada di salah satu lokasi yang sudah pun dikuatkuasakan PKPD di Simpang Renggam bermula 27 Mac lepas. Hari ini adalah hari ke-8 di Simpang Renggam. Kita mahu bercakap bersama Ketua Kampung Datuk Ibrahim Majid, salah satu kampung yang dikenakan PKPD, Sarlan Yasmin langsung sekarang. Cik Sarlan, terima kasih kerana menyertai kami. Pertama sekali, beberapa hari lepas kita ada juga temu bual Cik Sarlan untuk meninjau situasi dan keadaan di Kampung Datuk Ibrahim Majid. Bagaimana hari ini? Ada sebarang update? Cuba gambarkan Cik Sarlan keadaan fizikal dan juga mental penduduk di Kampung Datuk Ibrahim Majid memasuki hari ke-8 PKPD sekarang. Terima kasih, Tuan. Hari ini adalah masuk hari yang ke-8. Keadaan di kampung saya masih macam biasa. Bantuan sentiasa disalurkan oleh pihak-pihak berkuasa, khususnya anggota-anggota rela yang telah mengagih-agihkan barang-barang makanan kepada warga-warga di kampung ni lah. Suasana sepi memang sama seperti hari-hari yang sebelumnya. Memang sama je lah. Tak ada keluar masuk daripada orang luar. Yang orang di dalam pun tak ada keluar. Yang di luar tak boleh masuk. Memang keadaannya dah sepi lah. Begitulah. Tapi tentang makanan, keperluan harian, memang kita dapat support dah daripada luar semua. JKM lah khususnya yang telah membekalkan makanan kepada kami lah semua. Okay. Sarlan, cuba gambarkan suasana mungkin di dalam rumah itu sendiri kerana mungkin rakyat Malaysia mereka ingin tahu juga bagaimana kerana ada yang antara mereka tak boleh keluar rumah, boleh keluar sekali-sekala untuk beli barang keperluan pun mereka sudah rasa runsing. Gambarkan suasana di dalam rumah itu hari demi hari sehingga hari ke-8 hari ini tidak boleh keluar rumah langsung. Apa yang dibuat di rumah, Cik Sarlan? Contohnya kalau di rumah saya ni lah saya hanya boleh keluar di halaman rumah itu pun hanya sebentar untuk menyiram pokok-pokok bunga, membersihkan halaman rumah yang terlalu kotor, dan anak-anak saya, cucu-cucu saya terpaksalah bermain di dalam rumah sahajalah untuk keselesaan diorang lah. Memang tak boleh keluar. Jadi kita diam diri sajalah di dalam rumah. Suasana sama juga dengan warga-warga yang lain pun macam gitu juga, tak boleh keluar rumah, hanya bermain di rumah sajalah. Kecuali anak-anak itulah agak risau sikit lah, asyik makan sajalah. Bila dah tak boleh main, tak boleh. Hanya TV sajalah, televisyen sajalah, handphone itu sajalah yang untuk hiburan mereka. Sarlan, difahamkan Sarlan sekarang Skype dengan kita menerusi telefon bimbit kalau saya tak silap. Boleh tak kongsikan sedikit gambaran di sana, mungkin boleh angkat telefon itu, boleh tunjukkan kita kawasan rumah, di dalam rumah itu bagaimana. Untuk kami mahu melihat daripada orang cakap behind the lines itu bagaimana. Kita bagi masa beberapa saat untuk Cik Sarlan kongsikan di luar rumah sana. Untuk di kawasan luar, saya boleh tunjukkan keadaan di tempat saya ni. Keadaan di tempat saya beginilah keadaannya, amat sepi sekali. Saya ni di pekarangan rumah saya lah ni lah. Saya keluar tengok keadaan di luar, memang tak ada apa-apa satu kenderaan. Kereta semua pun berparking. Jiran-jiran saya pun semua kereta berparking. Termasuk kereta-kereta saya juga. Dan di halaman rumah saya pun tak ada kucing ke, ayam ke, binatang-binatang pun tak nampak. Tak nampak lalu lalang di kawasan saya. Ini khususnya jalan besar. Jalan besar keadaannya macam gini. Lengang sekali. Terlalu lengang keadaannya. Keadaannya terlalu lengang. Beginilah keadaan sekeliling rumah saya.
Okey, Cik Inilah Sarlan, mungkin gambaran. kita sengih dan kita ketawa bukan untuk kita meringankan situasi serius di Simpang Renggam ataupun Kampung Datuk Ibrahim Majid, tetapi kita mahu cuba mencari keceriaan dalam waktu yang kita sedikit tertekan ini. Saya difahamkan banyak juga kawasan-kawasan kampung-kampung di belakang PKPD ini, mereka masih lagi berhubung dalam WhatsApp group dan sebagainya. Apa yang Sarlan dapat terapkan daripada penduduk-penduduk lain di sana, daripada apa yang mereka kongsikan melalui WhatsApp? Bagaimana moral mereka? Bagaimana motivasi mereka memasuki hari ke-8 hari ini? Saya keadaan di kampung saya ni macam gini, saya tinjau juga keluarga-keluarga yang jiran-jiran saya memanglah tertekan. Biasanya kita hidup dalam keadaan harmoni, berbual, macam-macam lah. Sekarang ni dalam keadaan rumah saya sendiri pun hanya macam ginilah yang ada. Tak ada siapa-siapa. Hiburan kami hajalah. Ini sajalah ni. Hiburan saya adalah ini radio klasik yang amat saya gemari. Kemudian yang saya heran sedikit, kucing-kucing pun tak suka bermain di luar-luar rumah. Itulah. Sama saja. Semua warga-warga di sini pun keadaannya sama seperti rumah saya jugalah. Okey, Cik Sarlan, kita fahamkan bekalan asas seperti beras dan sebagainya pihak berkuasa ada sediakan, tetapi mungkin setiap keluarga, malah setiap orang, khasnya mereka yang ada anak kecil, ada ibu bapa ataupun ada golongan yang tua, mereka ada keperluan-keperluan yang ekstra, yang lebih, mungkin ada yang memerlukan bekalan ubat yang kritikal, ada yang memerlukan susu ataupun susu yang istimewa dan sebagainya. Jadi perkara-perkara ataupun bekalan-bekalan yang special ini sedikit, adakah kalian di sana ataupun Cik Sarlan dan penduduk-penduduk kampung di sana masih boleh mendapatkannya dan bagaimana? Sekiranya keadaan mendesak, terpaksa saya minta izin daripada pegawai-pegawai yang buat sekatan tu, saya minta izin keluar, saya akan belikan dengan wang saya sendirilah. Sekiranya dia boleh bertahan dalam masa 4 jam ataupun 1 hari, kita akan beritahu pegawai penguatkuasa Majlis Daerah Simpang Renggam, kita akan beritahu apa keperluan mereka. Mereka akan hantarlah dalam masa lebih kurang 6 jam ataupun 7 jam. Dia akan hantar. Kita akan lengkapkan alamat, nombor telefon dan semua sekali. Tulis dalam satu kertas. Kita akan, barang-barang tu akan dihantar ke rumah saya dan saya akan mengagihkan ke tempat mereka lah. Jadi kalau keadaan mendesak, masih lagi dibenarkan ketua keluarga keluar untuk beli barang jika barang itu kritikal, bukan? Tidak boleh. Tidak boleh juga. Tidak Masih dibenarkan. Tidak dibenarkan sama sekali. Tak kira siapa sajalah. Kecuali macam warga yang ada buat rawatan dialisis ataupun kecemasan. Mereka tu bolehlah. Itu pun yang membawa pihak berkuasa, umpamanya ambulan ataupun Kementerian Kesihatan yang membawa dia ke luar lah. Okey, Cik Sarlan, untuk soalan terakhir ini mungkin saya nak minta Cik Sarlan tengahkan wajah itu, bercakap kepada kamera, kepada rakyat Malaysia. Kita sudah ada 3 kawasan di serata Malaysia, di sekitar Malaysia yang berada di bawah PKPD. Kita mahu elak lebih banyak kawasan diletakkan di bawah PKPD. Apa pesanan Cik Sarlan selaku individu yang sudah pun berada di belakang garisan PKPD kepada rakyat Malaysia secara meluas di luar sana yang masih lagi berada di bawah PKP? Pesanan saya yang terakhir, sekiranya tempat kita ni telah dikurung, yang kita biasanya kita bercerita dengan orang kampung sini telah berkurung begini, kita seberapa boleh mesti kita ikut arahan pihak berkuasa supaya jangan keluar, ikut arahan saja. Yang dah boleh keluar pun ikut arahan supaya jangan melebihi 10 km daripada kawasan rumah. Sekiranya sudah dikenakan umpamanya macam tempat saya macam gini, amat azab bagi saya lah untuk ikut buat kehidupan seharian. Memang cukup azab. Sekiranya belum, patuhilah apa syarat-syarat daripada kerajaan, apa penguatkuasa yang telah pihak polis, pihak tentera yang telah diarahkan tu, ikut saja arahan dia supaya penyakit ni virus ni tidak akan merebak ke tempat yang lebih teruk lagi lah. Macam itulah.
Terima saja lah. kasih. Kami di Extra Wani mendoakan agar situasi di kampung Datuk Ibrahim Majid dan sudah tentu di semua kawasan PKPD dan PKP akan semakin pulih dan kita akan kembali ke hidup normal kita secepat mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum. InsyaAllah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.